Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Chondi. Tumpuan utama Perbadanan Nasional Berhad Pernas mahu bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam membantu usahawan franchise di negeri ini. Pengerusi Pernas, Datuk Mahazimah Hasanuddin berkata, pihaknya komited dalam mengembangkan lagi konsep franchiser dan franchisee di Sarawak. Mandate kita adalah untuk franchise, mencari lebih banyak lagi usahawan dalam bidang franchise dan juga to appoint franchisee and franchisor and franchisee concept lah di Sarawak, and also jika ada company-company yang nak bawa perniagaan mereka dari Sarawak lokal Sarawak ke Semenanjung pun kita boleh tunjuk ajar dan tengok macam mana kita boleh buat lah. Ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzur Hari Tun Datuk Ong Peng di Wisma Park Malaysia, Kuching pada Selasa. Sementara itu, Pengarah Pernas, Datuk Abu Bakar As-Siddiq, Datuk Muhammad Siddiq berkata, antara inisiatif yang dilakukan adalah program BIS Franchise yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK pada Sabtu ini. Jadi this part of kita punya promotion untuk memperkenalkan bisnes franchise ni kepada usahawan di Sarawak untuk mereka lebih terbuka kepada apa itu bisnes franchise sendiri dan peluang-peluang yang mereka akan dapat daripada usahawan ataupun franchisor yang sedia ada yang boleh membantu mereka untuk mengenali dengan lebih lanjut produk-produk dan juga bisnes franchise itu sendiri. Dalam perkara itu, katanya pihak mereka akan meneruskan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam membantu meningkatkan ekonomi dan membantu usahawan di negeri ini. Laporan seterusnya, kesedaran terhadap gangguan seksual di tempat kerja harus ditingkatkan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, sekitar 42 hingga 70% kekitangan wanita menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Surveys conducted in various industrialized countries across the world indicate that around 42 to 70% of female employees are victims of sexual harassment at the workplace. These high numbers reflect the seriousness of this issue. As such, many countries around the world have now adopted legislation to mitigate and punish sexual harassment at the workplace. Beliau berkata demikian pada program Zero Tolerance for Sexual Harassment di Menara Sarawak Energy Berhad SEB Kuching pada Selasa. Datuk Sri Fatimah menambah, selain kesedaran tentang isu gangguan seksual, pencegahan isu ini juga memerlukan dasar untuk dilaksanakan di tempat kerja. Sementara itu, katanya Kerajaan Sarawak telah menempatkan sebanyak 48 kaunselor di beberapa kementerian dan jabatan di seluruh negeri sejak tahun 2014. Beliau menekankan bahawa inisiatif ini dapat mencegah isu gangguan seksual di tempat kerja dan boleh membantu dengan isu lain yang dihadapi oleh kaki tangan. Paparan selanjutnya, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak JKSS perlu mengekalkan integriti tinggi terutamanya dalam menjalankan amanat dan tanggungjawab yang diberi. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, nilai integriti bukan hanya berkaitan kes rasuah serta pemaduhan kepada sistem dan prosedur kerja tetapi juga pada aspek budaya kerja. Integriti dalam perkhidmatan awam tidak hanya terhad kepada isu rasuah serta pematuhan berkaitan sistem dan prosedur kerja. Malahan ianya juga meliputi semua aspek budaya kerja seperti ketepatan waktu, penyampaian maklumat yang tepat, penyampaian perkhidmatan terbaik serta perhubungan sesama kita sebagai warga kerja dengan ketua jabatan, rakan-rakan sekerja, masyarakat serta kaki tangan sokongan serta orang awam di sekeliling kita. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Hari Integriti JKSS tahun 2023 dan pelancaran Pelan Transformasi JKSS 2021-2030 di Kuching pada Selasa. Jelasnya lagi, semua aspek termasuk pelan, perancangan, pekeliling, garis panduan serta inisiatif adalah penting dalam membentuk sebuah organisasi yang berintegriti. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Abdul Rahman turut merasmikan pelancaran pelan transformasi yang dihasilkan oleh JKSS dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan dan memperbaiki tadbir urus jabatan. Beralih ke Bintulu dengan Persatuan Usahawan Kraft Sarawak berharap Kerajaan Sarawak menyokong permohonan mereka bagi mendapat tapak khas untuk aktiviti persatuan tersebut.
Pengerusinya, Victoria Mujan Nyengok, memberitahu tapak khas tersebut akan memudahkan ahlinya memasar, mempamer serta mempromosi hasil kraftangan mereka seperti di Miri Heritage, Sibu Heritage dan Tebingan Kuching. Menurut Mujan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan perbincangan bersama Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing mengenai perkara tersebut. Ujarnya, Datuk Seri Tiong meminta pihaknya untuk memanjangkan permohonan tersebut kepada Kerajaan Sarawak dan beliau akan memberikan sokongan terhadap permintaan itu. Beliau berucap demikian dalam Festival Kraft Sarawak 2023 pada Isnin. Dalam pada itu, sebanyak 30 usahawan kraft dari seluruh negeri telah berkampung di Times Square Shopping Mall untuk Festival Kraft Sarawak 2023 yang akan bermula pada 21 hingga 30 Julai ini. Program julung kali ini telah dianjurkan oleh Persatuan Usahawan Kraft Sarawak dengan simbolik perasmian festival disempurnakan oleh Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming. Festival ini menawarkan pelbagai produk dan hasil kraft tangan berasaskan manik, rotan, logam, kayu serta tenunan puar dan karab. Dalam perkembangan lain, komuniti Cina Bintulu mendapat satu lagi kapitan baharu yang akan bertanggungjawab untuk kawasan Jalan Sultan Iskandar dan Jalan Tun Hussein On. Pelantikan He Sing Hing yang berumur 63 tahun berkuat kuasa mulai 1 Julai lepas hingga 30 Jun 2027. Dalam pada itu, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming telah hadir menyaksikan penyerahan sijil lantikan kepada He oleh Pegawai Daerah Bintulu, Muhammad Dino Amit dalam satu majlis ringkas di Pejabat Daerah Bintulu pada Isnin. Johnny Pang menaruh harapan agar He dapat menggalas tugasannya dengan baik sekaligus berupaya menjadi ejen penghubung antara rakyat dengan Kerajaan Sarawak, terutamanya dalam menyelesaikan isu-isu di kawasan seliaannya. Tambahnya, kepercayaan yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak itu harus dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam menjalankan tanggungjawab bagi menyampaikan mesej yang betul termasuk usaha kerajaan terhadap pembangunan masyarakat Cina di negeri ini. Berita berikutnya, impian pelajar Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak, Muhammad Abal Hakim Abal Mukam, bagi menyertai Certipods Adobe Certified Professional World Championship 2023 tercapai apabila dipilih untuk mewakili negara ke Orlando, Amerika Syarikat pada 8 Julai hingga 3 Ogos ini. Muhammad Abal yang berasal dari Kampung Gadong, Beaufort, Sabah diumumkan sebagai pemenang tempat kedua dan People's Choice Award dalam pertandingan CSIS Adobe Certified Professional Malaysia National Championship 2023 di Kuala Lumpur pada 1 Jun lepas. Oleh demikian, beliau layak bertanding mewakili Malaysia ke pertandingan berkenaan bersama pemenang lain. My hope is to be able to experience any new things in my life, and this is pretty sure the biggest leap I've ever taken in my life, of course. And my biggest hope is to make Malaysia and UiTM known to the world as a UiTM student. Beliau berkata demikian semasa di media di Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching pada Selasa. Untuk makluman, para pelajar akan menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan Adobe InDesign atau gabungan pilihan masing-masing untuk menyelesaikan cabaran reka bentuk yang diberi. Pusingan akhir kejohanan dunia di Orlando nanti akan mengumpulkan semua jara serantau untuk bersaing dalam cabaran reka bentuk akhir. Justru, Muhammad Abal dijadualkan akan berangkat dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 1 pada Khamis ini dan dijangka kembali ke tanah air pada Jumaat depan iaitu 4 Ogos 2023. Beliau turut mendapat insentif dari Universiti Teknologi Mara serta tajaan daripada Kerajaan Sabah sebanyak RM20,000. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, saksikan sorotan program Zero Tolerance for Sexual Harassment di Menara SEB pada Selasa. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.